mengidam balak hutan simpan Ulu Muda. Mengapa tidak wajar? Rupanya kawasan pembalakan yang menjadi idaman Menteri Besar Kedah yang baharu terletak di hutan simpan Ulu Muda. Kawasan itu merangkumi seluas 100,000 hektar yang kaya dengan hidupan flora dan fauna dengan lebih 100 spesies mamalia dan 50 spesies reptilia. Hutan simpan Ulu Muda juga membekalkan kira-kira 96% air mentah untuk Kedah, 70% untuk Perlis dan lebih 80% kepada Pulau Pinang bagi tujuan kegunaan domestik, pertanian dan perindustrian. Ia memberi manfaat kepada 27 pertubuhan peladang kawasan atau PPK dan hasil penanaman padi yang berjumlah 1.4 bilion ringgit pendapatan pesawah di seluruh Kedah dan juga Perlis. Demikian jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Kubang Rotan Asmirul Anwar Aris dalam rencananya di Malaysia Deadline. Menurut beliau juga, jika pembalakan dilakukan di kawasan berkenaan, sawah atau bendang boleh terancam kerana sumber air dari hutan itu kini digunakan bagi pengairan 96,558 hektar sawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA. Penghasilan 40% daripada beras negara daripada jumlah keseluruhan 70%. Pihak mana yang harus diambil kira? Tauke-tauke balak atau pesawah? Soal beliau. Beliau mempersoalkan jika sumber air dari hutan simpan Ulu Muda tergugat, bagaimana hendak memastikan pengairan sawah tidak terganggu pada masa depan. Sedangkan peranan Ulu Muda diketahui menyumbang kepada jaminan keselamatan makanan melalui industri padi. Saya pernah mencadangkan kerajaan mewartakan keseluruhan kawasan hutan simpan Ulu Muda yang menempatkan 4 empangan penting iaitu empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris sebagai taman negeri atau negara bersifat kekal dan tiada siapa pun boleh menyentuh kawasan itu meskipun berlaku pertukaran kepimpinan atau kerajaan negeri, ujarnya. Atas kesedaran itulah, pada bulan Mac 2019, Kerajaan Pakatan Harapan membatalkan kesemua konsesi balak di hutan simpan Ulu Muda dengan tujuan untuk memelihara khazanah alam walaupun terpaksa kehilangan hasil puluhan juta ringgit melalui aktiviti pembalakan. Anehnya, kata Asmirul, secara tiba-tiba Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika ini tunduk kepada tuntutan yang tidak munasabah tauke-tauke balak. Menteri Besar Kedah yang baharu, Sanusi Muhammad Nur heboh kononnya Kerajaan Kedah menanggung beban kerana dituntut syarikat pembalakan sejumlah 1.5 bilion ringgit. Namun bekas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Mahathir menafikan ada tuntutan daripada syarikat pembalakan di Kedah ekoran pembatalan konsesi yang diberikan kepada mereka. Kata Mukhris, angka sebanyak 1.5 bilion itu sengaja direka-reka dengan tujuan tertentu untuk memburukkan Kerajaan Pakatan Harapan pimpinannya. Dalam wawancara bersama Dr. Ismail Saleh pada malam Khamis lalu, Mukhris menjelaskan syarikat yang terbabit telah bersetuju dengan penyelesaian yang dibuat. Apa pula jawapan Sanusi nanti? Rakyat mahu melihat syarikat pembalakan mana yang kononnya mahu membuat tuntutan seperti yang disebut oleh beliau. Kegagalan beliau berbuat demikian akan menyalahkan kebejatan Kerajaan Perikatan Nasional yang tidak peka dalam pemeliharaan alam sekitar. Walaupun Menteri Alam Sekitar Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dari parti yang sama dengan Sanusi. Jika beliau gagal berbuat demikian, jelas beliau berbohong. Dan mengapa isu tuntutan itu ditimbulkan? Mungkin kerana ingin menghalalkan supaya pembalakan di kawasan dibekukan itu dibuka kembali. Terhimpit sangatkah kerajaan negeri sekarang ini sehingga dilihat tiada jalan pintu keluar yang lain? Kedah seolah-olah sudah kehilangan bijak pandai untuk berfikir di luar kotak selain daripada penerbangan balak. Banyak lagi perkara yang boleh diikhtiarkan dan difikirkan, tetapi balak juga yang difikirkan, sindir Asmirul. Inikah cara pemerintahan PAS menyelamatkan negara Malaysia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, terjemahannya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan kebahagiaanmu yang ini keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah ruah, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Siapa yang berbuat kerosakan itu? Nah, sekarang buktikan bahawa perosak itu bukan kalian. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita,
klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.